الحمد لله القائل والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل من قام بشرائع الإسلام اللهم صل وسلم على أشرف النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama bersatu menghayati syariat Allah di samping memperkasakan iman dan takwa dengan melaksanakan suruhannya dan menjauhi larangannya dengan kesungguhan dan keikhlasan, di waktu yang sama menjaga diri dan keluarga dari terbabas melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, walaupun ianya sekecil-kecil perkara, apatah lagi jika sebesar-besar perkara. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat. Sidang jemaat yang dirahmati sekalian, komuniti Islam bermula dari diri seorang mukmin dan kemudian membina sebuah keluarga. Dari keluarga berkembang menjadi anggota dalam masyarakat yang dipanggil ummah. Ummah yang bahagia ialah apabila diri mukmin itu dibentuk dalam lingkungan keluarga yang kehidupan dalam komunitinya sakinah dan sentiasa bahagia. Pantulan dari keluarga mukmin yang bahagia inilah yang akan memantulkan cahaya agama yang boleh dirasai mendap dalam hati setiap umat Islam yang berada di sekeliling mereka, hasil keberkatan dan turunnya berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Sakinah berasal dari bahasa Arab yang membawa arti ketenangan, ketenteraman, kedamaian, keamanan, terasa dilindungi, hidup penuh kasih sayang dan memperolehi pembelaan. Dengan demikian, keluarga sakinah berarti keluarga yang semua anggotanya merasa ketenangan, kedamaian, keamanan, ketenteraman, perlindungan, kebahagiaan, keberkatan dan sentiasa saling menghargai antara ahli keluarga. Dua ciri utama keluarga sakinah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara jelas di dalam Al-Quran ialah mawaddah wa rahmah. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Maksudnya, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri jadi dinas kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikan di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Sidang jemaat yang berbahagia, suami adalah ketua dalam perjalanan keluarga menuju destinasi sakinah. Suami yang berwawasan akhirat membawa hala tuju yang betul dalam perjalanan rumah tangganya. Suami yang baik antaranya mempunyai sifat-sifat seperti berikut. Pertama, berilmu dan beriman, justru menghayati ilmu dan senantiasa mengamalkannya ke arah memperkasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertanggungjawab dan menggunakan kuasa yang ada padanya sebagai seorang suami dengan baik dan berlandaskan syariat.
Suami yang dayus tidak akan dapat membentuk keluarga yang sakinah. Ketiga, berakhlak dan menjiwai cara hidup Islam dalam keluarga. Suami yang berperangai keji dan mengenepikan kehendak agama dalam tindakannya akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tersisih dari mendapat naungan keberkatan di dalam keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Hadis rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Maksudnya, sebaik-baik lelaki dari kalangan kamu ialah orang yang paling baik kepada ahli keluarganya. Aku yang paling baik di antara kamu terhadap ahli keluargaku. Ketua yang baik biasanya dibantu di belakangnya seorang pembantu yang baik, iaitu jika sebuah rumah tangga mestilah isteri juga berperanan menjadi pemangkin kepada pembentukan keluarga sakinah ini. Peranan isteri yang solehah mendidik dan mengasuh anak-anak supaya mentaati Allah. Ia memberi kesan yang sangat jelas kepada kejayaan keluarga. Allah berfirman menerusi surah An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maksudnya, kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah menjalankan, membelanjakan, memberi nafkah sebahagian dari harta mereka, maka perempuan-perempuan yang solehah itu ialah yang taat kepada Allah dan suaminya, dan yang memelihara kehormatan dirinya, apa jua yang wajib dipelihara ketika suami tidak hadir bersama dengan pemeliharaan Allah dan pertolongannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada menggariskan ciri-ciri kebahagiaan dalam keluarga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihah wa auladuhu abrara wa khulata'uhu salihin wa an yakuna wa ma'ishatuhu fi baladih. Artinya ada 4 ciri yang melengkapi kebahagiaan seseorang, iaitu memiliki isteri yang solehah, anak-anak yang berbakti, teman-teman yang soleh, dan kehidupannya berada di negerinya, tempat tinggalnya sendiri. Untuk itu, yang harus kita lakukan ialah pertama, membimbing isteri kita agar menjadi isteri yang solehah. Kedua, mendidik anak-anak agar menjadi anak-anak yang taat. Ketiga, menjadikan orang-orang yang gemar melakukan amal-amal yang soleh sebagai teman akrab kita. Keempat, bekerja dengan mengembangkan potensi yang ada di negara ini, baik dalam meningkatkan sumber manusia yang produktif maupun mengelola sumber alam yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dengan cara yang baik dan berjaya maju. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, kerosakan sebuah institusi keluarga akan membawa pula kepada padahnya masyarakat itu, lantas menuju ke lembah kehancuran. Ini jelas disebutkan oleh seorang orientalis barat dengan katanya, jika ingin meruntuhkan sebuah tamadun itu, runtuhlah 4 perkara ini. Pertama, runtuhkan ikatan kekeluargaan, ketepikan peranan ibu bapa dalam keluarga, dan jauhkan ketaatan isteri kepada suaminya. Kedua, runtuhkan sistem pendidikan, berikan tekanan kepada guru dan ketepikan penghormatan masyarakat kepada mereka dengan cara menghilangkan rasa hormat pelajar terhadap golongan guru itu. Ketiga, runtuhkan mereka yang berwibawa dan menjadi ikutan dalam masyarakat. Jatuhkan kedudukan para ulama mereka sehingga masyarakat tidak lagi menghormati mereka. Keempat, runtuhkanlah generasi muda agar terpisah dengan Al-Quran, maka secara langsung mereka akan terpisah dari Islam. Lihatlah saudara,
betapa tingginya nilai sandaran keluarga dalam membina kekuatan generasi kita. Keluarga sakinah adalah asas utama pembinaan ketamadunan dan nilai kemanusiaan. Jika rosak dan hancurlah sebuah generasi itu. Ini semua memerlukan kesedaran dan perlu dibina secara bersama. Mari kita amati keluarga yang kita bina ini. Marilah kita menyuluh ke dalam diri kita dan pribadi kita sebagai suami dan anak kepada ibu bapa kita. Marilah kita menyuluh ke dalam diri kita dan pribadi kita sebagai suami dan anak kepada ibu bapa kita, dan haluan kapal kehidupan yang kita telah layari selama ini. Apakah menepati kehendak Allah dan menuruti garis panduan agama Islam yang suci ini? Kerana kesilapan kecil dari hari ini akan menyebabkan kita akan jauh tersasar bila berkayuh dalam kehidupan masa depan. Allah berpesan menerusi ayat 9 di dalam surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Maksudnya, dan hendaklah takut kepada Allah daripada melakukan aniaya kepada anak-anak yatim oleh orang yang menjadi penjaganya, yang jika ditakdirkan mereka pula meninggalkan anak-anak yang dhaif yatim di belakang mereka, tentulah mereka akan merasa bimbang terhadap masa depan dan keselamatan anak-anak mereka. Oleh itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang betul menepati kebenaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم الله تبارك وتعالى على رسول الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا إخوان المسلمين ittaqullaha subhanahu wa ta'ala haitsuma kuntum wa'lamu anna allaha bima ta'maluna basir. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, sekali lagi saya berseru diri saya dan tuan-tuan para jemaah sekalian, marilah kita sama-sama mempertingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun di mana kita berada, kerana sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mengetahui dan maha melihat segala perbuatan dan amalan kita, sama ada zahir maupun batin. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam rahmat peliharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك أن تؤيد الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك المعتصم بالله محب الدين سلطان حجي عبد الحليم معظم شاه من المرحوم سلطان بدلي شاه. اللهم امنحه الرشاد ووفقه للسداد وأصلحه بالعباد والبلاد وأصلح به العباد والبلاد واجعل التقوى له خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة واليهود والنصارى والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وفل حدهم ونكس أعلامهم ورد كيدهم على نحورهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في العراق. اللهم انصر إخوان المجاهدين في سوريا. اللهم انصر إخوان المجاهدين في سبيلك في مصر. اللهم انصرهم اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هادم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم أرسل العذاب عليهم. اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم واسلبهم مدد الإمهال وغل أيديهم وأرجلهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الآمان يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا سامع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.